Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat sama-sama kita solat Jumaat dan kita iktikaf di atas masjid mulia pada siang hari ini. Terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Imam Ustaz Rosman, imam muda kita Ustaz Hafizul Haq, Tuan Imam Bilal dan semua jawatan kuasa masjid serta para jemaah sekalian lah, kerana masih kita semua diberi keizinan oleh Allah Ta'ala dapat bersama-sama pada hari ini. Alhamdulillah, unit wakaf lah Majlis Agama Islam Kelantan telah berhubung dengan Ustaz Osman sendiri dan berhasrat ingin berkongsi tentang berjayanya apa yang telah berada di Pasir Putih ini daripada tanah wakaf. Jadi antara kelebihan yang berada di Masjid Al-Ibrahim ini Pasir Putih ni ialah di mana dari segi kutipan zakat sangat meningkat dan telah memberikan sangat besar sumbangan tidak hanya kepada masyarakat di Pasir Putih sahaja, tetapi di seluruh Kelantan. Itulah beza bila mana kita membayar zakat ataupun wakaf ataupun apa-apa sumbangan kepada institusi, terutamanya Majlis Agama Islam Kelantan, maka mereka dibacakan oleh khatib yang bertugas di setiap masjid di seluruh Kelantan pada hari Jumaat sebanyak 914 buah masjid mungkin. Alhamdulillah, kalau kita bayar sendiri zakat, wakaf, insya-Allah lah kita akan dapat pahala. Tetapi dengan adanya doa daripada semua khatib yang baca khutbah, didoakan kepada pembayar zakat, kepada pewakaf, supaya mereka diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada hari ini kita pada bulan ni masih lagi dalam bulan wakaf Majlis Agama Islam Kelantan. Jadi bila mana kita semua mendengar khutbah daripada khatib, Tok Imam muda kita saat ni, disebut satu ayat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, sekiranya kamu cinta kepada Allah Taala, maka ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi antara yang paling Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut adalah, kita semua sedia maklumlah dalam sebuah hadis yang masyhur, iza matal insan, bila mati meninggalnya anak Adam, insan manusia ni, in qata'a amalu, putus semua perkara kecuali 3, sedekahun jariyah. Sedekah jariyah inilah yang dimaksudkan wakaf. Aw ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang memberi manfaat, ataupun anak soleh dan solehah yang mendoakan kepada kedua ibu bapa dia. Kemungkinan kita yang ketiga, anak, insya-Allah kalau mereka mendoakan. Ilmu kalau kita ada. Tapi kalau sedekah jariyah, sejak kita ada duit, walaupun sama seria, Nabi telah menyebut bahawasanya ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu api neraka walaupun dengan sebiji tamar. Jadi kita pada hari ini tidak seperti masyarakat kita dahulu, orang kampung untuk nenek kita dulu. Dulu orang kampung kita, orang tua-tua dulu wakaf tanah boleh, sebab mereka ada rezeki oleh Allah Ta'ala, sama ada tanah tu daripada pesaka ataupun dia beli. Kan nak pergi Mekah jual kepada orang ni. Orang ni pula rasa banyak tanah, dia boleh wakaf. Jadilah tapak kubur seperti mana pada hari ni. Jadilah tapak masjid, tapak pondok, tapak tahfiz dan semua perkara-perkara yang digunakan untuk masyarakat awam. Bahkan dulu orang kampung, tanah padi pun ada disebut panggil wakaf. Buat wakaf juga. Tak kira siapa duduk, tak kira. Itulah maksud wakaf, makna dia berhenti. Seperti kita baca Quran kan, ada lambai dia, jadi kita berhenti. Wakaf maksudnya dalam bab harta ini, bila mana kita wakafkan saja duit kita ataupun tanah kita ataupun apa-apa yang kita ada, maka telah terhenti menjadi milik kita. Kembali ia kepada milik Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis agama sendiri hanya menjaga sahaja. Selama mana dijaga oleh majlis agama, selamatlah dia. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini terbukti bila mana kita ni, alhamdulillah di Kelantan ni kan, ada nak buat lebuh raya, jajaran ICRL
Bila mana tanah wakaf yang diserah kepada mayit akan jaga. Kerajaan nak buat juga, boleh syarat dengan bayaran, pampasan yang dipanggil istibdal, tukar ganti. Kalau tanah tu 10,000, kena ganti mahal lagi. Dan duit yang ada ini tidak boleh majlis gunakan untuk sebarang pembangunan. Tidak boleh nak beli bangunan, tidak boleh nak beli kereta, tetapi naklah diberi seperti mana niat asal pewakaf. Maksudnya kita akan cari balik tanah mana kalau tapak kubur, tanah mana lah ni Gajah Pasir Putih bagi tahu imam mukim maklum kemeh tua, tanah kubur tak cukup. Majlis masih ada tanah yang telah diistibdal, tukar ganti dalam bentuk tunai. Hatta kerana banyak pada sehari dua ni buat pengambilan susah kita. Sebab proses nak istibdal tukar ganti ini hanya kerana dengan keputusan mahkamah. Tak boleh pegawai lagi nak bayar berapa? 10,000, setuju? 20,000, setuju? Tak boleh. Kena hantar dulu nilai itu kepada Jabatan JPPH, Jabatan Perkhidmatan Harta, Penilaian dan Perkhidmatan Harta. Lepas tu bawa pula mahkamah tinggi syariah. Mahkamah tanah ni asal tapak kubur, ada pokok kayu begitu gini, nilaian daripada JPPH tadi sudah hantar, boleh ke tidak diganti oleh pihak yang panggil Kementerian Kerja Raya Malaysia lah, kalau Jalan Raya ataupun JKR nak ganti duit banyak ni. Mahkamah tengok tak sesuai, buat tanah, buat duit ni nak beli pada hari ni tak mampu, kena tambah lagi. Mahkamah tu buat keputusan, kita ikut. Kerana banyak sangat kita nak suruh tukar dah lah ni. Kalau ambil tanah, ganti dengan tanah juga. Kalau ambil seka, ganti seka atau lebih. Kalau 900 depa, tak boleh, tak sampai seka, tak boleh. Itulah selamat yang tuan-tuan, puan-puan, jemaah rahimakumullah. Tapi kalau tanah sendiri, tak tukar nama sebab pesaka. Tolonglah, beritahulah imam mukim, imam masjid bandar sendiri, supaya buat nutup saka. Tutuplah saka. Sebab bila benda ni berlaku di Pasir Hor sehari dua, baru ni adalah memang yang hadir, tapi mengaku alhamdulillah, ya betul ustaz, sebenarnya tanah ni kerajaan bayar dah. Dia bayar ni. Bukan kata dalam perbicaraan wasuah-wasuah, wakaf ayah wakaf dah, bayar dah. Tapi kerana hati mereka bimbang amanah oleh ayah mereka buat masjid diroboh dan makan duit haram. Pergi majlis tanya, tak silap saya 100,000, RM 100,000. Jadi dia kata, ustaz, bila tanah ni duit ni tak saya dapat, ada orang lain pula pergi minta sebab masa buat masjid dulu dia letak seming, letak pasir. Tu isu yang berlaku ni masalah, tak tukar nama. Jadi macam mana ustaz saya kena bayar ke duit dia? Saya kata jangan. Ingat disebut dalam Al-Quran, paman baddalahu, barang siapa yang tukar ba'dama sami'ahu, setelah dia dengar bahawa ni wakaf, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka tanggunglah dosa orang yang menukar tu. Lepas tu dia kata, ustaz, kalau hari ni ugut tak payah, biar bayar ke majlis agama, biar hari ni mari majlis agama minta. Sebab apa? Duit ni sudah wakaf, tapi kerana mungkin mereka tidak tahu cara keadaan sebenar nak selesai, mereka terima dulu masuk akaun oleh pihak Kementerian Kerja Raya Malaysia, bahagian kewenangan lah. Jadi tak sedap sebab ada, memang betul pun dia tanah tu memang ada dah masjid. Jadi orang ada setengah kata budak muga hari tu ayah tak serah, ayah buat kebenaran sementara aja, tak berani. Betul tu. Jadi kita pun maklum ke mereka, nanti dapat duit ni serahlah dia, insya-Allah ustaz keluar ya order perintah, dia akan serah ke majlis agama RM 100,000. Tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan jemaah rahimakumullah. Jadi kalaulah kita ni rasa kita gagah, bimbang. Sebab ya muqallibal qulub, hati ni bolak-balik kan. Jadi salah kita kata tak apalah, nangulah. Jadi tolonglah, kalau ada isu-isu pesaka yang tak dapat selesai sebab tanah wakaf, bawalah maklumat ni ke majlis agama. Bahkan kita majlis agama kalau ada tidak ada pewaris tanah tu, royak juga.
kita akan bayar pula sebab tolong royak tanah ni tak ada waris, terbiar, rugi tanah umat Islam. Dia jatuh ke Baitul Mal. Royak ke Tok Imam pergi report, kita akan bayar pula berdasarkan nilai tanah dia. Jadi itu dijadikan Baitul Mal. Hak kita nak sebut hari ni bab wakaf. Jadi tuan-tuan puan-puan, tuan-tuan rahimakumullah, tak ada apa hari ni dah. Hari jemaah. Jadi nak beritahunya, Nabi sebut tadi antara lain, takutlah kamu api ni aku walaupun biji tamah. Setengah hadis, separuh tamah. Jadi tabung yang ada di masjid ni tuan-tuan telah buat benda yang baik. Bahkan dalam bab tanah saya sangat pujilah salah seorang jemaah ni mungkin juga. Tanah dia wakaf di mana lah? Seri Aman. Kat Seri Aman tu. Dulu dia wakaf am. Wakaf untuk apa-apa kegunaan. Asal maslahah ummah. Jadi bila wakaf tu, hari tu kita ambil sewa sebab ada orang nyewa. Bila ada satu masa USM, Universiti Sains Malaysia, cari pusat autism dia panggil. Pusat untuk kanak-kanak yang kurang sihat kan. Dari segi tingkah laku mereka. Jadi saya hello sebab alhamdulillah Pak Cik Haji ni ada lagi. Hello sepatut dia, boleh ke tak kita sebenarnya dari segi hukum tak perlu dah, tapi kita orang Melayu kita ni kita hello lah jelera sepatut dua buat buah sebab bangga. Jadi boleh ke tak kata USM nak guna ni tanah wakaf ni sekali ngabang ngelu tuan-tuan. Sekali ngabang ngelu, mungkin di sini ada jemaah daripada Seri Aman tu tahu. Jadi sekali ngabang ngelu kita baiki balik apa semua. Jadi dia kata tak ada masalah asal manfaat untuk ummah. Jadi alhamdulillah pasir putih di Mukim Seri Aman tu adalah pertama di Kelantan satu tanah wakaf ada banglo digunakan untuk tujuan pusat autism kanak-kanak. Pusat autism kanak-kanak. Dan USM lah yang kelola. Majlis tak pandang dah ni. Majlis bagi pula duit tunai. InsyaAllah pihak majlis juga berbincang dengan Ustaz Rosmeh kita dan AJK Masjid pun mungkin tahu sebab tidak ada lagi tabung sini tabung wakaf tunai. Biasa tabung ni tabung masjid kena bayar. Buat bayar elektrik gapo ni. Jadi tabung wakaf tunai ni supaya sumbangan tuan-tuan jemaah semua rahimakumullah tidak hanya mengalir di Pasir Putih saja. Mungkin Jumaat tahun bulan lepas bersabit dengan khutbah tentang wakaf. Disebut kan bahawasanya jeti di Kuala Kerai. Kita buat tanda air di Jajah Kuala Kerai, Dabung, Jeli. Daripada mana tu tuan-tuan? Daripada sumbangan tuan-tuan. Terutama kalau penjawat awam, tolonglah maklum pada anak-anak, potong gaji. Bayar wakaf tunai ataupun zakat. Sebab sumbangan ini tidak hanya kita kawasan kita. Bahkan sampai ke mana-mana tempat. Jadi termasuk sumbangan wakaf tunai ini tak kira harga berapa. Kalau zakat ada nisab dia. Ada haul dia. Wakaf ni termasuk benda yang sukarela. Jadi kalau kita sumbang, kita beli juga perabot letak di pusat autism tu. Dalam majlis agama pun malu juga kan. Tuai tanah tu bagi dah rumah banglo. Lepas tu nak peralatan dia mahal autism ni. Kati dia bukan kati macam kita. Dak tempat meja dia tak boleh ada bucu ke apa ni. Boleh melawat lah. Jadi bucu ada lain lah. Nah. Kalau tak ada meja tak ada bucu ni meja bulat dah. Tapi kita beli dengan duit wakaf tunai juga. Siapa penyumbang ni? Bukan hanya masyarakat di Kelantan. Tapi orang-orang lain dia ada tekan button cari maklumat sama ada di kaunter Baitul Mal Masjid Ibrahimi boleh. Ataupun kita pandai komputer ni, pandai komputer boleh bayar online, bayar di bank, masuk nombor akaun ada di masjid ni dan di luar pun ada kita bawa brosur tu. Tekan button. Siapa kepada akhirat selalu. Saham akhirat. Jadi itulah perkongsian ini dibuat supaya nak beritahu bahawasanya kita tak mampu dah nak suruh tanah macam Pak Cik Haji tadi. Banglo apalagi sekali. Jadi kita sama-sama Muslim, apalagi kita ambil semangat daripada hadis Nabi yang menyebut bahawasanya bab sedekah ini anfik. Kamu bagi saja. Unfik alaik. Bahawa aku akan ganti balik kata Allah Ta'ala. Bahkan dalam khutbah minggu lepas kalau tak salah disebut setiap pagi tidak naik matahari illa malakani, kecuali dua malaikat.
Bila mana seorang itu dia letak duit dia dalam tabung bagi kepada orang yang sepatutnya, maka doa malaikat yang sebelah kanan ni, Allahumma ati munfiqan khalafa. Tuhan gratis lalu rezeki orang ni. Dan rezeki ni tuan-tuan jemaah, kita tidak tahu bukan rezeki duit saja. Kita dapat mari nikmat mari ke masjid. Kita mari nikmat nak duduk letak di sah depan. Tengok jiran kita beli kereta baru, kita rasa gembira. Sebab apa? Sebab daki hati-hati kita tak ada. Tapi kalau sahabat kita tidak buat perkara-perkara seperti mencucikan harta mereka dengan zakat, tidak pernah berwakaf dalam bab duit tunai ni, bila sahabat kita buat bukan buatlah, cat rumah baru, kita pun mari dah perasaan kerja khaning je, cat tiap tahun rumah, mari mana duit ni ada sakit dalam hati. Itulah kita nak mengelakkan perkara ni. Selain daripada sakit luar ni, kita boleh nampak, boleh pergi doktor banyak sini. Tak. Tapi kalau sakit hati ni, carilah masjid. Di sini boleh nabung, di sini boleh cari tazkirah, boleh cari ilmu, boleh zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah bahawasanya harta ini sangatlah orang panggil menjadi harapan untuk semua orang. Kalau kita letak harta di hati, bahaya. Kata Imam Ali karamallahu wajhah, letaklah harta di tanganmu, jangan di hatimu. Letak di tangan, tengok ada orang susah, betul dah ni ada surat majlis agama ni, bagi. Tengok orang susah tak ada surat majlis, tak payah. Takut orang tu pula, dia kata tak payah kerja kita ni, walaupun orang gagah, orang Kelantan ni pemurah sangat. Kalau hak cacat, hak OKU, berilah. Jangan pula kita tak sebar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhan bagi, kita kena bagi. Tapi nak bagi tu di mana? Terbaiklah di masjid. Kalau tabung-tabung macam-macam ada. Tabung wakaf tunai, insya-Allah kita majlis akan letak. Tabung asrama anak yatim, pondok tahfiz. Subhanallah. Jadi ingatlah, saya ingat satu pepatah yang menyebut bahawasanya innad darahima fil amakini kulliha. Ingat dirham ini dulu mana-mana pun memang orang nampak hebat. Kalau orang ada duit, tak, memang kaya nampak hebat dia. Innad darahima fil amakini kulliha takthur rijalan mahabbatan wa jalala. Dia akan menyebabkan seorang lelaki nampak hebat, handsome. Duit tak ada pun. Kalau duit ada, duit tak ada memang lain. Tak, kalau kita sendiri ambil duit di ATM tu duit gaji, lain dah jalan tak. Taksur rijalan mahabbatan, rasa hebat. Wajalala, rasa nak belanja ajak lain mana? Hari tebik gaji lah. Tak. Wahiyya silahun liman arada bihi fasaha. Dia menjadi senjata paling utama kalau kita nak kecek. Jadi hari ni muka tak ada laksa. Tak katalah dah. Kalau ada laksa kita tunggu juga. Tak, sebab dalam muka hari ni isteri masak dah rumah. Tapi kalau ada duit, Masjid Pasir Putih ada duit, tiap-tiap ada hari Jumaat suruh supaya lebih awal iktikaf kita buat jamuan. Macam Masjid India biasa kan, di alas sebelah halaqah Selangor tu dia buat ramah. Sebab senjata kita nak tarik. Kita sama-sama kita, orang susah boleh mari tanpa rasa-rasa kita ni miskin. Sebab mari kerana kita dapat kumpul duit bersama. Orang kaya memberi, al yadul ulia khairu min al yadis sufla. Selama-lamanya orang yang tangan di atas ni lebih mulia daripada tangan di bawah. Tapi jangan hina orang di bawah. Tuhan nak uji orang atas. Wahya silahun liman arada bihi fasaha, wahya silahun liman arada bihi fasaha. Dan dia juga menjadi senjata yang ampuh untuk orang nak perang. Kita kerja Malaysia macam mana pun kalau duit ada boleh beli kereta rebah, jet perisai. Tapi kalau kerja itu nampak tak mampu sangat dari segi dana nak beli, orang tengok oh hebat setawan tentera pun tak ada senjata. Nak ayatnya bagi duit ni jangan main. Tetapi ingat kita Muslim bahawasanya disebut dalam banyak hadis yang inilah akan jadi cahaya kita di akhirat kelak. Tak, diikuti mayat itu 3 perkara, iaitu ahluhu, keluarga dia, wa maluhu, harta dia, wa amaluh, dan amalan dia. Maka kembali 2 di atas mayat ke kubur, balik 2 tadi. Apa dia? Kaum keluarga dia dan harta dia. Tapi tinggallah amaluh, amalan baik dia. Dan termasuk amalan baik ini dalam surah
biasa kalau pagi Jumaat tadi, setiap hari subuh kan, hari Jumaat dibaca fa asaddaqa wa akum minas solihin. Surah Al-Munafiqun. Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Tuhan semeta je fa asaddaqa, aku nak sedekah. Hidup semeta tak apa dah. Sebab apa nak sedekah? Disebut bukan nak pergi umrah 2 3 4 kali. Bukan nak sebut mari semaya. Bukan nak pergi tunai haji. Tapi fa asaddaqa wa akum minas solihin, supaya menjadi kami orang-orang yang soleh. Jadi mendekati masa yang agak terhad, insya-Allah kita semua dapat ambil manfaat, dan insya-Allah pihak majlis mengharapkanlah supaya sama-sama di masyarakat sekitar jemaah Ibrahimilah dapat menyumbang kepada tabung wakaf tunai. Dulu dapat tak apalah, orang ada tanah, duit tunai kita je, kita bubuh dalam tabung. Jadi insya-Allah kita sama-samalah baca doa. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemampuan kepada kami untuk melakukan kebaikan, wa tarakal munkarat, dan meninggalkan segala kemungkaran, wa hubbal masakin, dan berikanlah kami kecintaan kepada mereka yang miskin, wa tarhamana wa iyyahum, merahmati kami dan merahmati mereka, wa tatuba alaina wa alaihim, mengampuni dosa-dosa kami dan mengampuni dosa-dosa mereka, wa ta'afiyana min kulli balwa wal bala, dan memberikan keafiatan kepada kami serta kepada mereka daripada segala bala dan bencana, al-khariji minal ard, yang keluar daripada bumi, wan nazili minas sama, atau turun daripada langit, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ke atas tiap-tiap sesuatu itu maha berkuasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.